istilah kita mendoakan untuk umur panjang itu dalam bentuk hakiki. Kita mendoakan umur kita panjang itu dalam bentuk metafora, iaitu sumbangan kita berterusan selepas kematian kita. Tak ada nyawa itu ditambah, dikurang, dipercepatkan, ditangguh, tak ada. Walaupun kita baca Yasin banyak kali pun 10 juta, tetap nyawa kita macam itu. Cuma makna dia itu ialah pahala kita berkembang selepas kematian. Itu makna umur panjang. Nabi kata, siapa nak umur panjang, buat 3 perkara. Sambung silaturahim, kemudian benda-benda yang lain. Di antara menyambung silaturahim. Tapi yang silaturahim bukan makna dia kita jadi 80-90, tetapi kita mati orang doa kita. So, apa yang dikatakan umur panjang, iaitu nama kita disebut selepas kematian. Dia bukan nombor kita makin tambah. Tak ada. Mana tambah? Allah menyebut ajal ini dia tidak dikurangkan dan tak akan dilebihkan. Dia cukup. Jadi mesti kita faham dalam bentuk sahih. Sebab apa? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalan. Tidak boleh seorang itu mati melainkan dengan izin Allah pada waktu yang telah ditentukan. Tak akan berubah. So nyawa tak akan berubah. Apa dia kita punya tempoh macam tu. Cuma kita boleh menyambung dengan kebaikan kita. So, kita tak peduli nyawa kita pendek ataupun nyawa kita panjang. Yang kita nak peduli apakah yang kita hidupkan dalam kehidupan kita, apa yang kita makmurkan. Rubba umrin qalla wa amdadu tas'ad. Mungkin umur kita pendek tapi amalan kita subhanallah, sumbangan kita subhanallah. Macam Imam Syafi'i, umur dia 54 tahun tetapi sumbangannya sampai sekarang ini kita baca buku. Sampai sekarang kita sembahyang ini dengan kefahaman dia. Imam Malik subuh mu'akhir. Jadi kita pun mesti ada benda yang kita sumbang selepas kematian kita. Jadi sifat penangguhan ini dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam bab sedekah. Jangan kita nak bersedekah tunggu gaya. Kalau kita ada 900, kita perlu untuk sebulan RM1 pun dah tak apa. Maknanya dalam otak kita ni mesti ada satu benda yang kita peruntukkan untuk sedekah. Kerana sedekah ini walaupun mengurangkan wang kita tapi menambahkan amalan kita selepas kita mati. Ini satu benda yang Allah hikayatkan orang-orang yang menyesal ketika mana malaikat maut datang. Dia datang begitu dalam keadaan kejam dan seorang pun tak mampu menyelamatkan walaupun kita berada dalam bangunan yang tak dapat dipecahkan oleh senjata. Allah menyebut aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana kamu berada, kamu akan dicari oleh mati. Maksudnya mati ini mencari kita. Walaupun kamu berada di dalam buruj, maknanya dalam menara yang begitu dapat ditembus. Sebab dia mati mencari kita. Walau fi burujin musyayyadah, makna bangunan yang begitu utuh. Bila mati mencari kita, kita mesti melakukan persediaan yang terbaik untuk menyambut kematian kita. Sama ada kalimah la ilaha illallah, sama ada dengan solat, sama ada dengan puasa, sama ada dengan jihad, sama ada dengan menuntut ilmu. Sebab Nabi menyebut man kharaja li talabil ilmi fa huwa sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar menuntut ilmu, dia berada dalam fi sabilillah sampai dia mati. Ada mati syahid. Jadi kita mesti mencipta kematian kita. Jadi kita mesti macam mana kita nak mati. Sebab mati ini adalah seni yang boleh kita bentuk dalam bentuk syahid, dalam bentuk amal ibadat, dalam bentuk kejahatan. Jadi kalau kita nak menyeronokkan kematian kita, jadi mati itu merupakan seni kepada pahlawan-pahlawan. Kalau kita menunggu kematian dalam bentuk yang terbaik, bukan kita tidak melakukan persediaan dan akhirnya kita dihentak nyawa kita dalam keadaan tidak bersedia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dinamakan sebagai mautul fujah, mati terkejut. Mati terkejut ni ada kebaikan untuk orang mukmin. Bagi dia tak sakit, dia tengah berzikir tu mati. Tapi kalau untuk orang yang tidak bertaubat, muskilah. Mana dia tengah enjoy je, meninggal dunia. Jadi kita tengok di sini bahawa penangguhan ini satu benda yang menyiksakan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita ilham untuk melakukan amal soleh di waktu pagi, di waktu petang. Sebab tu kita ada satu buku tasawuf tu, saya mengajak Syekh Perak ni, sangat bagus buku tasawuf. Semua buku tasawuf bagus. Ada yang tak bagus pula. Semua bagus. Dia sebut apa?
Orang tasawuf ini dia tidak melihat kepada orang tu kaya atau miskin. Yang penting adakah dia memiliki sifat yad'una rabbahum fil 'ashyi wal ibkar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Duduklah bersama dengan bukan orang kaya bukan miskin, tapi duduk bersama orang yang sentiasa di waktu pagi dan petangnya menyembah Tuhan. Berdoa, berzikir, belajar. Sifat orang mukmin di waktu pagi dia hiasi dengan ibadat pada Tuhan. Waktu petangnya dia hiasi dengan sifat beribadat kepada Tuhan. Inilah hakikat tasawuf. Inilah satu muslim yang kita inginkan. Dan Nabi di Allah duduk bersama dengan mereka. Pada kita tanpa melihat kepada soal ini, dia ini apa, dia orang pada pangkat atau tidak pangkat. Yang penting dia ini pada waktu pagi dan petang dia bersama dengan siapa. Dan matlamat dia dengan siapa. Kalau dia yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu nawajah, yang syahadat dia inginkan Allah, tidak inginkan benda yang lain. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan lari daripada mencari kawan-kawan yang begini. Kerana ingin habuan dunia. Dan kamu tinggalkan dia dan melakukan benda-benda yang buruk. Wala tuti' man aghfalna qalba'an dzikr, yang taat pada orang yang kami kunci hati dia daripada ingatkan. Wattaba' hawa, dan mengikut hawa nafsunya. Jangan mengikut orang yang menangguhkan amalan. Ini satu sunnah yang tidak baik. Maka ada amr furudha, mereka ini melakukan benda yang sia-sia, benda yang tidak berfaedah, benda yang melampau. Dan di antara orang yang melampau ialah orang yang ujub dengan dirinya bila diberikan petunjuk bertambah ekstrim dia. Bertambah menentang. Orang yang ada masalah hati, dia diceritakan kebenaran kepada dia, lagi dia lawan. Hati yang bersih bila diceritakan kebenaran, tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haq. Orang yang hati dia bersih, kamu akan melihat dia menitis air mata ketika mana dia melihat kebenaran. Orang yang ekstrim, orang yang ada masalah hati, ujub, takabur, bila dia nampak kebenaran bertambah lawan dia. Sebab itu buku Dr. Ustaz Baru buat semua soalan. Buku tu digalakkan baca. Asal Dr. Atif membaca yang Cik Iman di sini. Semua soalan. Dan Tuhan sebut begitu. Orang yang muskilah, bila mereka diceritakan kebenaran, bertambah benci. Tapi orang yang beriman, tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haq. Bila mereka tahu itu kebenaran, mereka menangis. Kenapa aku tidak ikut kebenaran dahulu? Kenapa jahil? Kenapa tidak tahu? Ini sifat orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dan kita mesti berusaha sampai kepada, bila lihat kebenaran, saya bersama dengan kebenaran walaupun berada di tengah siapa. Ini adalah matlamat seorang Islam yang baik. Dalam kesurat 168 hafal hadis ni kan? Kalau tak hafal matan pun hafal makna dia. Al-Kaidisu, betul lah. Al-Kaidisu. Al-Kaidisu. Dia ada kasrah dengan syaddah. Bukan Al-Kaisu, Al-Kaidisu. Okay? Apa yang ada buku pun betul dia. Balik betul ke? Al-Kaidisu. Bukan Kaisu, Kaisu. Tu mengaji kena berguru. Al-Kaisu man dana nafsah. Siapa yang selalu audit diri dia. Orang yang bijak ni kais. Kalau dia pasal dia bisa sebut kuis. Dia kena kuis. Minta kuis. Maksud bagus. Jadi Kaisu ni orang yang bijak. Selalu audit diri dia. Dia tak audit dia orang, dia audit diri dia. Kalau kita tahu dunia yang paling luas adalah manusia, sebab kita tak pernah berhenti untuk berlari dan berlayar. Kita sentiasa berfikir apa-apa. Dalaman kita ni sentiasa boleh diisi dan dibuang. Makan kita kan betul makan tu dua